Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Hasfalinda binti Abu Hassan. Saya merupakan guru mata pelajaran sains kelas kamu ya. Okey, untuk murid-murid yang tak dapat mengikuti pelajaran secara online tempoh hari, jadi di sini saya kongsikan apa yang telah kita belajar dengan kawan-kawan kamu menerusi Google Meet hari itu ya. Okey. Okey, kita teruskan pelajaran kita unit 1 ya. Unit 1 iaitu tajuknya kemahiran saintifik. Okey. Apa itu kemahiran saintifik? Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang diamalkan semasa menjalankan eksperimen atau penyiasatan. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, mari kita lihat apa yang terkandung dalam kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains terbahagi kepada 12 kemahiran iaitu kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Okey, mari kita lihat apa itu kemahiran memerhati. Menggunakan deria untuk mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena yang berlaku. Kemahiran memerhati melibatkan 5 organ deria manusia iaitu sentuhan menggunakan kulit, penglihatan menggunakan mata, pendengaran menggunakan telinga, bau menggunakan hidung, dan rasa menggunakan lidah. Mengelas. Kemahiran mengasing dan mengumpulkan berpandukan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang dikenal pasti. Okey, ini adalah contoh kita mengasing sifat bahan, konduktor dan juga penebat. Bahan-bahan konduktor seperti klip kertas dan juga jarum, manakala bahan penebat seperti pensel dan juga kayu. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita sering melakukan kemahiran mengelas ya. Contohnya kita mengasingkan warna-warna baju berwarna putih dan baju berwarna hitam. Dan selalunya ibu-ibu di dapur mengasingkan sudu dan juga garfu. Kita tidak letak dalam satu bekas tetapi kita mengasingkan di dalam bekas yang berlainan dan itu kita namakan proses mengasing dan mengumpul. Berpandukan ciri-ciri sepunya dan berbeza. Okey, seterusnya mengukur dan menggunakan nombor. Kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Okey, mari kita lihat contoh. Murid ini sedang mengukur isi padu air menggunakan silinder penyukat. Okey, bahan itu, alat itu kita namakan silinder penyukat. Okey, yang kedua, murid ini sedang mengukur isi jisim, mengukur jisim. Orang kata menimbang lah, menimbang 2 buah buku menggunakan alat penimbang. Alat penimbang itu kita namakan neraca 3 tuas. Okey, seterusnya membuat inference. Kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, inference yang dibuat terhadap sesuatu pemerhatian mungkin benar atau tidak benar ya. Kesimpulan awal boleh dibuat melalui pemerhatian serta penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ada 2 orang murid. Pemerhatian yang dibuat, mereka nampak ada pokok yang mati dalam sebuah pasu.
hasil dari pemerhatian tersebut, ada penerangan munasabah yang dibuat. Penerangan munasabah tu, murid tu kata, ni mungkin kekurangan air. Sebab itu dia mati. Jadi kesimpulan awal yang dibuat, pokok ini mati kerana kekurangan air. Okey. Meramal. Kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, meramal ini tidak sama dengan meneka ya, kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data dan juga pola. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, dalam gambar ini ada sebatang sungai dan dalam sungai itu ada tumpahan minyak. Jadi dua orang murid ini telah membuat satu ramalan. Okey, mereka meramal bahawa hidupan akan mati akibat dari tumpahan minyak tersebut. Walaupun mereka belum nampak ada hidupan yang mati, tetapi mungkin dari pengalaman-pengalaman yang lalu atau hasil pemerhatian pola atau data yang lalu yang mereka pernah tahu, mereka dapat jangkakan, mereka dapat meramal bahawa hidupan sungai itu akan mati. Okey, seterusnya berkomunikasi. Okey, kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah dan juga model. Okey, tengok contoh ya. Okey, dalam contoh ini, dalam gambar yang pertama itu adalah graf. Graf itu menunjukkan jenis pekerjaan penduduk di Taman Jaya. Okey, berdasarkan graf ini, kita telah peroleh maklumat-maklumat dengan hanya melihat atau membaca maklumat pada graf tersebut. Okey, contoh kedua ialah rajah. Dalam rajah tersebut ada pokok. Pokok tersebut telah dilabelkan bahagian-bahagian pokok. Jadi kita boleh dapat maklumat dari rajah tersebut. Okey, contoh yang ketiga, ada seorang murid sedang membuat penerangan kepada kawan-kawannya dengan hanya menggunakan model. Tengok di situ dia kata, kawan-kawan, mari kita lihat ciri-ciri fizikal yang terdapat pada model haiwan saya ini. Dia pegang model haiwan. Jadi penerangan yang diberikan lebih mudahlah kerana model ada di depan mata. Model tersebut boleh dilihat dan juga boleh disentuh. Okey. Seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Kemahiran memerihalkan perubahan sesuatu kejadian atau fenomena mengikut urutan masa berdasarkan perubahan parameter seperti lokasi, saiz, arah, isi padu, bentuk dan juga jisim. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, dalam contoh ini ada satu kejadian yang berlaku mengikut urutan masa. Jadi satu penerangan boleh dibuat berkaitan dengan saiz. Jadi kita boleh katakan di situ saiz ikan bertambah besar selepas 2 bulan. Okey, mentafsir data. Kemahiran memberikan penerangan yang rasional tentang objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Okey, ada dua orang murid sedang membuat penerangan dengan hanya memegang satu data. Okey, dari data tersebut mereka boleh membuat penerangan. Sekiranya dalam data tersebut, dalam graf itu terdapat maklumat-maklumat yang boleh diterangkan. Ya. Okey, mendefinisi secara operasi, iaitu memberi satu tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan secara spesifik apa yang dapat diperhatikan dan diukur. Okey, tengok contoh. Apa yang dapat diperhatikan dalam gambar ini ialah pokok itu semakin membesar selepas 2 minggu. Okey, apa yang dapat diukur? Kita boleh ukur bilangan daun. Kita boleh ukur bilangan daun. Okey, jadi penerangan boleh dibuat. Pembesaran tumbuhan ditunjukkan oleh
pertambahan bilangan daun. Okey, penerangan itu lebih spesifik. Lebih spesifik apabila kita dapat nyatakan apa yang dapat diukur, iaitu bilangan daun. Kalau kita tanya berapa bilangan daun, kita boleh jawab. Mula-mula ada 4 daun. Ada 4 daun. Kemudian dia ada 2, 4, 6, 8 daun selepas 2 minggu. Okey. Okey, mengawal pemboleh ubah. Kemahiran mengawal sesuatu yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, pemboleh ubah terbahagi kepada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah yang diubah, pemboleh ubah bergerak balas, pemboleh ubah yang diperhati, pemboleh ubah yang dimalarkan, iaitu pemboleh ubah yang dikekalkan. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ini ada satu penyiasatan. Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Okey, ada 3 bekas PQS. Okey, dalam ketiga-tiga bekas itu ada belon, ada botol dan juga air. Ada lagi juga ada label-label lain iaitu yang menyatakan suhu air. Okey, perhatikan ada suhu air. Okey, kita perlu cari apa pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, semua kena ingat. Baca semula nota. Pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu pemboleh ubah yang diubah. Maksudnya, elemen yang tidak sama dalam setiap bekas itu. Apa elemen yang tak sama dalam setiap bekas itu? Suhu air. Okey. Suhu air P, Q dan S berbeza-beza. Bekas P 50 darjah Celsius, bekas Q 60 darjah Celsius dan bekas S 80 darjah Celsius. Okey. Jadi itu dia punya suhu air. Pemboleh ubah dimanipulasi suhu air. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Tengok balik nota. Apa itu pemboleh ubah bergerak balas? Pemboleh ubah yang diperhati. Okey, dalam apa tu? Yang benda-benda yang ada dekat dalam bekas ni, apa yang kita nak tengok? Adakah kita nak tengok air? Adakah kita nak tengok botol? Adakah kita nak tengok belon? Mana satu yang kita nak tengok dari awal penyiasatan sampai akhir penyiasatan, benda itu yang kita nak tengok. Apa dia? Ya, itu saiz belon. Kita nak tengok saiz belon. Dari awal penyiasatan, katalah penyiasatan ini kita lakukan dalam masa 15 minit. Di akhir 15 minit itu yang kita nak tengok ialah saiz belon. Kerana air yang lebih panas, belon itu akan membesar. Okey. Apa itu pemboleh ubah yang dimalarkan? Tengok balik nota. Pemboleh ubah dimalarkan ialah pemboleh ubah yang dikekalkan. Yang dikekalkan tu maksudnya apakah yang sama? Yang sama dalam ketiga-tiga bekas itu. Tidak berubah dari awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Apa dia? Iaitu saiz botol. Okey, ketiga-tiga saiz botol dalam setiap bekas adalah sama. Dan dari awal penyiasatan sehingga akhir penyiasatan, botol itu tetap sama. Berada di situ, saiz yang sama, tidak berubah, tidak berlaku apa-apa pada botol itu. Jadi, pemboleh ubah dimalarkan, kita cari benda yang tidak berubah dari awal eksperimen sehingga akhir eksperimen. Dan jika ada berlainan bekas, semua bekas itu ada benda yang sama. Ya, okey. Okey, seterusnya membuat hipotesis. Kemahiran membuat pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Mari kita lihat contoh. Okey, ini eksperimen yang tadi. Okey, kita akan buat satu hipotesis menggunakan maklumat pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu suhu air, dan juga pemboleh ubah bergerak balas, iaitu saiz belon. Okey, untuk membuat hipotesis, kita menggunakan perkataan semakin. Okey, kita lihat. Okey, itu dia hipotesis. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Okey, pegang kepada formula
PMPB. Semakin PM, semakin PB. PM ialah pemboleh ubah dimanipulasi. PB, pemboleh ubah bergerak balas. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Okey, soalan untuk membuat hipotesis memang soalan wajib di dalam kertas 2, sains kertas 2. Okey, memang akan ada soalan hipotesis. Jadi, formula ini semua murid perlu hafal, terutama murid-murid tahun 6. Untuk murid-murid tahun 4, kamu perlu sentiasa ingat cara nak buat hipotesis ni, kerana nanti darjah 5 kita akan jumpa lagi hipotesis, sehingga darjah 6 jumpa lagi untuk buat hipotesis. Jadi perlu ingat apa itu PM, apa itu PB. Mesti ada perkataan semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon. Ingat perkataan semakin, ya. Okey, yang terakhir ialah mengeksperimen. Proses mengeksperimen merangkumi penggunaan proses-proses sains yang lain, yakni dari proses merancang dan menjalankan eksperimen, mengumpul data, mentafsir data sehingga mendapat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Okey. Mari kita lihat kemahiran manipulatif pula. Okey, kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor semasa menjalankan penyiasatan sains. Yang pertama, mengguna dan mengendalikan bahan dan peralatan sains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Dan melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. Baiklah, kita terus dengan latihan, ya. Okey. Jawab semua soalan dengan betul. Padankan pemerhatian berikut dengan deria yang terlibat. Okey, gambar yang pertama, seorang budak perempuan memandang matahari dalam keadaan yang silau. Deria yang terlibat ialah deria lihat. Lihat menggunakan mata. Yang kedua, ada seorang perempuan menutup hidungnya dengan sapu tangan kerana ada tong sampah yang penuh dengan sampah di situ. Jadi keadaannya semestilah sangat busuk. Jadi deria bau. Seterusnya, C, seorang budak lelaki sedang menutup telinga. Mungkin kerana keadaannya sangat bising, kerana ada pembinaan di belakangnya tu. Jadi deria yang terlibat ialah deria bunyi. Seterusnya, di seorang murid lelaki tersentuh pokok kaktus. Pokok kaktus seperti yang kita tahu penuh dengan duri. Jadi apabila tersentuh, tangan kita akan berasa sakit. Jadi deria yang terlibat ialah deria sentuh. Seterusnya, E, seorang murid perempuan kelihatan makan limau dan mukanya kelihatan seperti masam. Okey, jadi deria yang terlibat ialah deria rasa. Seterusnya, F, kita dapat lihat ada 3 ketul ais sedang cair. Okey, jadi kita tahu, kenapa kita tahu dia cair? Kerana kita dapat lihat. Jadi deria lihat yang terlibat. Seterusnya, sekumpulan murid tahun 4 biru sedang menjalankan penyiasatan tentang perbezaan pokok rambutan dan pokok pisang. Jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. Okey, ada 2 pokok. 1 pokok rambutan dan 1 pokok pisang. Okey, yang hitam di bawah tu sebenarnya dia menunjukkan akar pokok. Okey. Okey, A, nyatakan 2 buah persamaan pokok rambutan dan pisang. Apakah yang sama antara kedua-dua buah pokok ini? Okey, tengok. Pokok rambutan, kita tahu dia ada buah. Pokok pisang juga ada buah. Jadi, persamaan yang pertama ialah berbuah. Yang kedua,
Apa yang sama antara kedua-dua buah pokok ini? Kedua-dua batang pokok ini tumbuh atas darat. Dia tidak tumbuh di dalam air. Jadi pokok ini ialah tumbuhan darat. Seterusnya, lengkapkan jadual berikut dengan menyatakan perbezaan pokok rambutan dan pokok pisang. Dia nak beza. Okey. Pokok rambutan jenis batangnya ialah batang berkayu. Manakala pokok pisang, jenis batangnya ialah batang tidak berkayu. Batang berkayu bermaksud batang pokok itu keras dan kita tidak boleh potong dengan pisau. Kita perlu menggunakan kapak. Baru boleh potong pokok itu. Kalau pokok pisang, batang tidak berkayu. Bermaksud batang pokok itu lembut. Boleh dipotong dengan hanya menggunakan parang ataupun pisau yang tajam. Okey, jenis akar pokok rambutan berakar tunjang. Manakala pokok pisang berakar serabut. Akarnya tidak sama. Okey. Jenis daun pokok rambutan, daunnya daun urat jejala. Urat jejala maksudnya di setiap daun itu mempunyai banyak urat yang berlainan arah. Manakala pokok pisang, daun urat selari. Urat daun pokok pisang hanya selari dan tidak menghala ke kiri dan ke kanan. Hanya menghala satu arah saja. Sebab itu kita panggil daun urat selari. Seterusnya, Rania telah menjalankan satu pemerhatian pada lilin yang bernyala. Pemerhatian terhadap perubahan lilin dilakukan oleh Rania selama 1 jam. Nyatakan 2 pemerhatian berdasarkan rajah di atas. Okey. Pada permulaan penyiasatan, lilin itu kelihatan tinggi dan masih panjang. Selepas 1 jam, lilin kelihatan lebih pendek. Nyatakan 2 pemerhatian berdasarkan rajah di atas. Okey, apa yang dapat kita perhatikan ialah ketinggian lilin berkurang selepas 1 jam. Itu kita lihat dengan mata. Yang kedua, permukaan lilin semakin panas apabila disentuh selepas 1 jam. Kita lakukan pemerhatian dengan menyentuh. Kita tahu permukaan lilin itu semakin panas apabila kita sentuh. Kalau dia selepas 1 jam itu semakin bertambah masa, maksudnya semakin panaslah permukaan lilin tu. Ya. Yang kedua, nyatakan hipotesis berdasarkan jawapan kamu di D3A1 dan 3A2. Hipotesis yang pertama yang kita boleh buat ialah semakin bertambah masa, semakin berkurang ketinggian lilin. Okey, untuk hipotesis, seperti yang saya telah nyatakan sebentar tadi, untuk membuat hipotesis, kita menggunakan perkataan semakin. Yang kedua, semakin bertambah masa, semakin panas permukaan lilin. Semakin. Ada kaitan. Seterusnya, raja di bawah menunjukkan carta palang bagi bilangan ahli 3 buah unit beruniform di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Bukan Sekolah Kebangsaan Bangi, Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Okey. Tandakan right bagi penyataan yang betul berdasarkan rajah di atas. Puteri Islam mencatatkan bilangan ahli paling ramai iaitu 50 orang. Perbezaan ahli bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dan pengakap ialah 10 orang. Yang manakah pernyataan yang betul? Adakah Puteri Islam mencatat bilangan ahli paling ramai 50 orang? Tidak. Ahli paling ramai ialah Persatuan Bulan Sabit Merah. Perbezaan ahli bagi Persatuan Bulan Sabit Merah dan pengakap ialah 10 orang. Adakah benar? Bulan Sabit Merah seramai 70 orang. Manakala pengakap seramai 60 orang. 70 tolak 60 sama dengan 10. Jadi pernyataan yang benar ialah yang kedua. Seterusnya, nyatakan pola perubahan bagi perubahan ahli bagi ketiga-tiga unit beruniform tersebut. Pola perubahan. Pola perubahan tu maksudnya pola naik turun. Pola tu maksudnya kita tengok naik turun palang ni, naik turun palang.
Dari palang yang pertama untuk pergi ke palang kedua, adakah ia menaik atau menurun? Ya, ia menurun. Pengakap 60, puteri Islam 50. Jadi, dari 60 pergi ke 50 dan palang ketiga naik semula ke 70. Jadi, pola yang kita perlu nyatakan ialah menurun dan meningkat. Okey, itu namanya pola. Susun bilangan jumlah ahli unit beruniform mengikut urutan menaik. Okey, menaik. Yang paling sedikit puteri Islam, yang kedua pengakap dan yang ketiga Persatuan Bulan Sabit Merah. Seterusnya, unit beruniform yang manakah terdiri daripada satu jantina sahaja. Seperti yang kita maklum, puteri Islam mempunyai ahli perempuan sahaja. Puteri Islam. Nama pun puteri, bukan putera. Jadi putera tidak boleh masuk. Hanya puteri sahaja. Puteri ialah murid perempuan. Okey, itu saja untuk kali ini. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sains minggu hadapan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.